Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke pejabat saya. Terima kasih kerana sudi hadir untuk press conference pada hari ini. Pertama sekali, selain daripada alasan-alasan yang saya berikan dalam kenyataan media saya, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan saya mengambil tindakan untuk menyokong Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Selangor. Semua ahli-ahli Bersatu di seluruh Malaysia mengetahui bahawa saya adalah pengasas yang menubuhkan Parti Bersatu Malaysia di negeri Selangor sejak tahun 2016. Selepas Parti Bersatu diluluskan pendaftarannya, pada 8 September 2016, saya telah dilantik oleh Yang Berhormat Tan Sri Presiden sebagai Pengerusi Bersatu Selangor. Selepas pelantikan itu, saya dan beberapa orang sahabat telah bertungkus lumus berusaha sedaya upaya untuk memilih dan melantik seramai 22 orang ketua-ketua bahagian di seluruh negeri Selangor. Pelbagai cabaran yang saya hadapi dan tempuhi bersama sahabat-sahabat saya dalam usaha untuk mewujudkan dan menubuhkan kesemua 22 bahagian bersatu di negeri Selangor. Saya berkorban masa, tenaga dan wang ringgit untuk menentukan kestabilan dan kekuatan Parti Bersatu di Selangor. Untuk menubuhkannya dan untuk menentukan kekuatannya daripada kosong kepada satu parti yang dihormati dan dikenali, disegani oleh sebahagian besar daripada rakyat negeri Selangor, terutamanya orang-orang Melayu. Saya telah berjaya menubuhkan Parti Bersatu Selangor dalam masa yang singkat, dan cabaran pertama ialah PRU 14 di mana Bersatu menang 6 kerusi di bawah pimpinan saya daripada 9 kerusi yang dipertandingkan, walaupun umur Bersatu pada masa itu baru setahun jagung. Walau bagaimanapun, akhir ini saya tidak lagi dipedulikan dan dipinggirkan daripada Bersatu. Saya tidak lagi relevan kepada Parti Bersatu. Saya berkata demikian kerana semasa PRU 15 telah dibuat satu perjanjian antara Bersatu, PAS dan Gerakan, di mana dalam perjanjian pengagihan kerusi Bersatu tersebut, pihak-pihak telah bersetuju untuk agihan kerusi-kerusi Parlimen Negeri Selangor, di mana kerusi Parlimen Kapar telah dipersetujui untuk diagihkan kepada Bersatu. Bagaimanapun, semasa mesyuarat akhir penentuan pengagihan kerusi-kerusi Parlimen Bersatu Selangor, kerusi Parlimen Kapar telah diambil oleh PAS tanpa mengindahkan perjanjian bertulis yang telah dibuat sebelum ini. Dalam mesyuarat tersebut, tiada siapa yang pedulikan saya dan pedulikan hujah-hujah saya, dan mereka mengambil keputusan yang drastik tanpa memikirkan bahawa Bersatu sepatutnya diberikan peluang untuk bertanding di Parlimen Kapar. Saya cuba sedaya upaya saya untuk mempertahankan kerusi Parlimen Kapar daripada diagihkan kepada PAS kerana sudah pasti untuk PRU yang akan datang dan mungkin sampai bila-bila PAS akan menuntut kerusi Parlimen Kapar ini, dan akhirnya Bersatu akan kehilangan kerusi Parlimen yang berharga dan selamat. Sekali lagi, percaturan-percaturan dilakukan oleh pihak kepimpinan tertinggi Bersatu semasa PRN 15. Saya sebagai pengerusi Bersatu Selangor diminta oleh Yang Berhormat Tan Sri Presiden untuk menamakan calon-calon dari Bersatu
untuk dicalonkan di dalam PRN 15 bagi negeri Selangor. Walau bagaimanapun, banyak nama-nama ketua-ketua bahagian, timbalan ketua bahagian dan beberapa nama lain daripada peringkat bahagian yang saya serahkan kepada Tan Sri Presiden telah ditolak oleh kepimpinan tertinggi Bersatu. Cuma beberapa orang sahaja ketua-ketua bahagian yang dicalonkan, sementara ketua-ketua bahagian yang layak dicalonkan ditolak dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Saya sedaya upaya cuba mempertahankan maruah ketua-ketua bahagian yang layak dicalonkan ini sebagai calon, tetapi tidak dipedulikan oleh pihak kepimpinan tertinggi Bersatu. Hasil daripada penolakan-penolakan ini, saya telah dihina, dikeji, kononnya saya gagal untuk menamakan mereka sebagai calon dan akhir sekali saya dipecat daripada jawatan pengurusi Badan Pimpinan Bersatu Selangor kerana berbagai tohmahan yang dilemparkan kepada saya. Saya mengambil keputusan drastik ini kerana saya merasakan saya tidak lagi diperlukan oleh Bersatu. You people had pushed me too far and too hard up against the wall. Therefore, don't blame me and get angry when I retaliate. Saya dengan ini memohon maaf kepada penduduk-penduduk dan pengundi saya di Selat Kelang atas tindakan ini. Seperti saya kata tadi, saya tidak lagi diperlukan oleh Bersatu. Walau bagaimanapun, saya berjanji akan meneruskan tugas-tugas saya sebagai Adun Selat Kelang seperti biasa, seperti yang saya lakukan selama hampir 4 tahun sebagai Adun Pembangkang. Dan saya juga memohon maaf kepada Yang Berhormat Tan Sri Presiden atas tindakan saya ini dan ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada beliau kerana memilih saya sebagai pengerusi dan pengasas Parti Bersatu di negeri Selangor. Dan akhir sekali, baru-baru ini seorang ahli majlis tertinggi Bersatu mengatakan bahawa saya adalah seorang yang bodoh kerana semasa membuat kenyataan media menyokong Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Selangor. Dan alasan-alasan itu alasan yang bodoh. Saya mengambil keputusan ini untuk menyokong Yang Amat Berhormat Menteri Besar setelah saya meneliti titah ucapan Tuanku Sultan Selangor yang memuji pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor yang berada di landasan yang tepat dan betul demi kemajuan negeri dan kesejahteraan rakyat. Soalan saya ialah kepada ahli majlis tertinggi tersebut, adakah tindakan saya mengangkat titah ucapan Tuanku Sultan sebagai alasan untuk menyokong Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor adalah satu perkara yang bodoh? Pada saya, secara tidak langsung, ahli majlis tertinggi tersebut telah menghina Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor kerana titah ucapan Tuanku yang beliau anggap bodoh. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. Datuk, adakah pasti Datuk ataupun maklum berkenaan dengan peristiwa Datuk buat ini akan dirujuk ke kepimpinan tertinggi ini? Saya faham bila saya membuat keputusan itu, tentu sekali perkara ini akan dirujuk ke majlis tertinggi dan terpulang kepada mereka lah nak buat apa kan. Saya terima saja sebab
Bila saya dah buat keputusan, itulah keputusan saya. Datuk masih kekal sebagai ketua bahagian di KAPA. Sekarang masih kekal lagi, dan baru-baru ini saya dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Tan Sri Presiden telah melantik Badan Pimpinan Negeri Selangor untuk memantau bahagian kapal. Macam? Itu saya tidak dapat beri komen apa-apa sebab setakat ini tidak ada yang apa nama tu, yang menyokong Menteri Besar kecuali saya lah. Yang mereka tu dulu cakap-cakap tu saya tak tahu pun sebenarnya. Datuk, buat masa ni tidak, sebab perlembagaan baru saja diluluskan oleh Bersatu tetapi belum mendapat kelulusan daripada ROS. Dan biasanya kalau ikut perundangan ya, apabila perlembagaan itu nak diimplementasikan, dia akan dibuat selepas kelulusan ROS. Jadi pada saya tindakan Bersatu meminda perlembagaan tersebut ialah untuk masa depan, keselamatan Bersatu, dan saya rasa tidak boleh digunakan pindaan tersebut kepada mereka-mereka yang telah mengambil tindakan awal lah. Datuk, tadi Datuk cakap pasal rundingan kerusi di Parlimen KAPA. Siapa sebenarnya calon PR15 KAPA ni? Pada masa tu kita belum berbincang pasal siapa calon. Kita berbincang pasal pengagihan kerusi dulu. Jadi pengagihan kerusi itu telah dibincangkan, telah dipersetujui, dan ada perjanjian bertulis antara Bersatu, PAS dan Gerakan. Tetapi kata saya tadilah, bila mesyuarat terakhir untuk menentukan agihan kerusi Parlimen kepada parti-parti, tiba-tiba PAS menuntut kerusi Parlimen KAPA tu, walaupun dah ada perjanjian. Itu dululah, tapi bila Bersatu dah ditubuhkan, kita berbincang, kita ada perjanjian pun. Perjanjian pun bukan mulut perjanjian mulut, bertulis. Datuk, setakat ni Datuk dan juga 6 ahli parlimen yang lain kan ada tak dirujuk ke lembaga disiplin parti? Belum lagi. Ya. Ini Datuk dia kata dia tentang ada kecaduran politik untuk penentuan bagi kursi Biarlah dia orang jawab nantilah. Mereka semua tahu. Biar dia jawab. Maknanya kalau Datuk masih lagi pengerusi Bersatu Selangor, Datuk mungkin tidak akan buat keputusan untuk tarik sokongan. Tidak. Saya memang dah buat keputusan. Walaupun saya tidak dipecat ke apa ke, saya memang dah buat keputusan untuk menyokong Menteri Besar Selangor. keputusan Datuk, ada lagi tak yang ikut? Mungkin jentera lagi? Ya. Jentera sini? Saya tidak, sebenarnya bila saya buat keputusan tu, bahagian tak tahu apa nama tu, PAS KAPA pun dia pun tak tahu. Saya buat keputusan ni secara individu, dan saya beritahu mereka selepas saya buat keputusan. Hari apa reaksi kaum di bahagian KAPA? Well, pada masa itu saya rasa mereka memang marah dengan saya. Tapi bila saya edarkan statement saya ni kepada mereka, sekarang mereka tidak cakap apa-apa lagi. Isu kartel yang Datuk cakap tu, ini pun cakap. Itu pun saya tak nak komen lah, sebab saya, itu pendapat saya kan. Kalau mereka tak setuju, biar mereka jawab lah. Saya dikaitkan disebabkan
Macam mana? Yang dikatakan apa? Tidak sependapat. Tidak Tak sependapat. Ada ke orang cakap macam tu? Saya sebenarnya tidak orang kata tidak tidak ada apa-apa masalah sebenarnya antara saya dengan dia. Tapi ialah bila apa nama tu saya lihat banyak percaturan-percaturan yang dilakukan dalam Negeri Selangor ni yang macam saya kata tadi, mereka tak pedulikan saya walaupun saya pengurusi Badan Kepimpinan Bersatu Selangor kan. Masa PR14 dulu saya terus bersama-sama dengan Yang Berhormat Presiden untuk menentukan nama-nama calon. Tidak ada third party. Senang cakap tidak ada third party. Jadi walaupun saya kata tadi, walaupun kita baru umur 2 tahun pada masa itu, dan bawah kepimpinan saya, kita menang 6 kerusi daripada 9 kerusi yang dipertandingkan. Itu lebih kurang dalam 80%. Sekarang pun mereka menang 12 kerusi daripada 22 kerusi yang dipertandingkan. Cuma dalam 50% saja. Jadi tapi itu semua tak ada masalah pada saya sebenarnya. Tak jadi masalah pada saya. Datuk, mungkin ada perselisihan pendapat ataupun isu-isu yang berbangkit sebelum ni yang membuatkan Datuk ditekan atau tidak dipedulikan? Saya rasa ini dalaman lah ya. Dalaman parti lah ya. Apa nama tu, mungkin ada yang apa nama tu, orang kata tu nak mendapat kuasa lebih dalam parti. Jadi mereka bersekongkol lah untuk menolak saya daripada Selangor. Jadi sebab itulah saya katakan saya tidak dipedulikan lagi. Atau ni mungkin last term Datuk bertanding ataupun Saya tak tahulah. Ini semua qada dan qadar. Kita sebagai Islam, kita percaya pada qada dan qadar. Jadi kalau kita pun tak tahu apa akan berlaku pada kita besok hari ataupun bila kita keluar daripada bilik ni, kita tak tahu apa akan jadi. Semuanya Allah yang tahu. Jadi untuk masa-masa depan tu saya serah kepada ni lah. Kalau ditakdirkan disambung, sambung lah. Kalau tak ditakdirkan tak disambung, tak ada lah. Datuk, sepatutnya tak ada lagi satu yang akan ikut jalan lagi. Dulu sibuk kata ada itu yang keluar viral kata ada 5-6 orang kan. Tapi mungkin selepas Yang Berhormat Menteri Besar umumkan bajet sebanyak 400,000 kepada adun-adun pembangkang, mungkin mereka tukar fikiran. Saya tak pandang tu semua. Saya pandang apa nama tu, kedudukan saya dalam Bersatu. Selama saya jadi adun pembangkang 4 tahun pun saya buat kerja macam adun kerajaan juga. Sebab itu saya dapat undi yang paling banyak di kalangan calon-calon Bersatu. Saya dapat majoriti sebanyak 8,563. Paling tinggi di kalangan adun-adun Bersatu. Sebab saya buat kerja macam adun kerajaan. Daripada mana bajet tu jangan tanyalah. Sebab pada saya, kalau you berniat untuk menunaikan amanah yang diberi kepada you, rezeki datang daripada mana-mana. Saya gunakan peruntukan daripada poket saya sendirilah untuk menjalankan tugas saya sebagai adun di Selat Kelang selama hampir 4 tahun. Bukan sekejap. Sebab itu saya mendapat undi yang paling banyak di kalangan Bersatu. bila last pertemuan Datuk dengan Tan Sri Presiden kalau Semasa saya berjumpa dengan beliau bulan lepas. Dan pada masa itu saya bertanya dengan beliau lah, sebab saya mendapat
angin tiupan topan daripada Majlis Tertinggi mengatakan Tan Sri akan membuat perubahan Badan Pimpinan Negeri seluruh Malaysia termasuk Selangor. Jadi saya tanya dengan beliau tentang perkara itu dan dan beliau kata betul lah. Jadi saya berkata dengan Tan Sri, okeylah kalau Tan Sri rasa saya tidak perlu, tidak diperlukan, tidak relevan lagi dengan bersatu, silalah lantik mana-mana yang Tan Sri suka. Itu saya bagi ucapan saya dengan Tan Sri lah. 2 hari lepas tu dia terus lantik yang baru lah. Selepas pengumuman Datuk tu ada pengumuman di mana Datuk ini? Tak ada. Mereka tag saya lah, ya. Cuma mereka tag saya marah-marah itu je lah. Sebagai seasoned politician, tak risau kan bila kita tengok ada yang menyokong parti lain sebab diberikan kemenangan dengan satu kursi yang Datuk wakili sebelumnya dan berpengkhianat itu sendiri. Datuk sebagai orang lama dan pengasas pula. Ya, dia macam ni lah, apa nama tu, mereka memanglah mereka kata saya pengkhianat, tetapi sebenarnya mereka tak tahu apa yang sebenarnya berlaku, ya. Dan bila saya edarkan statement saya ni kepada mereka, sekarang dah mereka tak kata apa-apa pun. Dan pada jentera-jentera yang kata mereka bertungkus siang malam pagi petang untuk bantu saya semasa berkempen, saya terimalah. Memang betul mereka membantu saya, tetapi mesti ingat selagi kerja-kerja yang mereka buat tu ada imbuhan, bukan free. Saya berbelanja untuk membayar allowance mereka, makan dan sebagainya. Jadi kalau mereka kata yang mereka bertungkus lumus siang malam pagi petang memenangkan saya dan saya menjadi pengkhianat, saya rasa tak betul lah, kan? Sebab mereka semua dapat imbuhan, dapat allowance yang memuaskan. Jadi itulah keadaannya. Ya? Terima kasih banyak Datuk. Terima kasih banyak. Jadi saya harap semua puas hati lah dengan, Dalam pasca speaker ya, macam mana? macam surat sokongan dalam pasca speaker untuk kedudukan Datuk ni. Surat sokongan Ke dalam DUN. kedudukan dalam DUN. Oh, di Dewan. Di Dewan. Buat masa ni masih kekal seat tu, tapi mungkin persidangan yang akan datang mungkin saya dipindahkan lah. Datuk sendiri ada yang mohon untuk dipindahkan? Tidak, saya tak mohon, terpulang kepada Dewan lah. Saya buat kerja je lah. Ada satu lagi saya nak beritahu. Ada orang bertanya dengan saya tentang, ialah ahli-ahli yang bertanya dengan saya tentang bai'ah, ya. Memang saya ada tanda tangani bai'ah dengan bersatu, dan dalam bai'ah itu mengatakan saya mestilah menjalankan tugas saya dengan betul dan mengikut amanah yang diberikan lah. Dan dalam bai'ah itu katakan ialah gunakan nama Allah dan sebagainya. Tapi pada saya, bai'ah ni antara orang yang mengucapkan bai'ah tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dalam ucapan itu kamu mengaku janji untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Jadi walaupun saya tidak bersama bersatu menyokong Yang Amat Menteri Besar, tapi niat saya ialah untuk memanfaatkan melaksanakan amanah saya itu dengan lebih baik dan lebih sempurna, ya. Jadi pada saya amanah ni antara yang berbai'ah itu dengan Allah SWT. Lalu kalau niat you nak teruskan, nak laksanakan amanah yang diberikan, itulah bai'ah ni.
kan. Tapi kalau mereka kata saya melanggar bai'ah apa semua, tu terpulang lah. Pada saya, tujuan saya ataupun kerja saya akan saya lakukan, saya akan teruskan seperti biasa sebagai adun, dan saya rasa lebih orang kata tu lebih baik lah daripada saya semasa saya pemagang. Jadi itulah dia tentang bai'ah tu lah, ya. Pokoknya antara you dengan Allah, ya. Kalau you niat you berbai'ah tu untuk melaksanakan amanah you, saya rasa tak ada masalah, kan. Kalau dia berkata itu ini itu, terpulang. Okey, terima kasih, ya. Terima kasih banyak, ya.